Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pulang kaji peredaran malam siang, umur kita pertama ayat 12 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
Semula-semula wa ma kunna ada dua huruf yang tak tekan tu. Kalau bunyi dia muazzibin tu jadi tak betul lah. Dia mu'ad, dia hujung lidah antara dua gigi, mu'ad. Dia tersengih sikit lah kan, mu'ad. Jadi dia tak ada bunyi z tu. Kalau muazzibin dia jadi apa yang zai, yang panjang ke bawah tu ni zal. Satu lagi tu hatta nab'atha. Kalau nab'asa dia tak betul, nab'atha. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Baru bunyi Arab sikit baca. Tadi bunyi Melayu. Mari tengok mana ni. Kita ulang kaji balik ni. Dapat tahun baru Wa ja'alna, kami jadikan al-laila malam, wan nahara siang, ayatain, dua tanda. Kita tanya kawan-kawan, kalau wakaf kat situ ayatain, apa hukum tajwid? Tahun lepas tanya tak ada jawab, tahun ni tanya tak ada jawab. Bukan kawan-kawan pagi ni. Kawan-kawan pagi ni semua tahu. Ni cerita yang asyik makan je ni. Dia tak hirau Quran-Quran ni. Famahawna, lalu kami hilangkan ayatal laili, tanda malam. Dua tanda tadi, malam ni ada tanda, siang ada tanda. Yang malam gelap, siang terang. Jadi famahawna, kami hilangkan ayatal laili, tanda malam iaitu gelap. Wa ja'alna, dan kami jadikan, bila dah hilang golap tu, datang apa? Ayatan nahar, tanda siang iaitu cerah. Mubasiratan, terang, kamu boleh melihat. Jadi benda ni, benda ke apa? Yalah benda lah ni kan. Benda ni tak berhenti. Yang tu mesti kita sedari tu. Dia tak berhenti. Hilang gelap, datang terang. Hilang terang, datang gelap. Hilang gelap, datang terang balik. Jadi umur kita dah meningkat. Kalau ikut sistem British, tanya umur kita 46. Kalau tak ikut sistem hijrah, tanya umur kita dah 47. Kan sebab dia kan dia tak ada 31 bulan kan Jadi pusing umur kita sekarang. Boleh. Mubasiratan tu terang, kamu boleh melihat. Jadi waktu siang apa kita guna? Litabtagu, untuk kamu mencari. Yang ni tengok elok-elok. Litabtagu, untuk kamu mencari fadlan, kurniaan, rezeki, kurniaan, pemberian. Siapa? Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Ada orang, dia siang dia kerja, dapat duit, dia beli TV besar-besar 2,000 lebih, dia bayar bulan-bulan yuran Astro, lalu keluarga dia pun menonton drama, menonton sukan, menonton gusti, menonton iklan macam-macam. Lalu maklum dia tak reti. Jom kita tengok elok-elok Siang tadi yang boleh nampak dia kan, dia pergi kerja. Kerja cari apa? Cari fadlan. Kak cakap Arab sikit kak. Cari fadlan. Cari kurniaan. Kurniaan tu datang daripada siapa? Rabbikum. Kan? Lalu Rabbikum pun berilah kurniaan tu kepada si fulan tadi.
Bila dapat duit tadi, dia kumpul, dia beli TV 2,000 lebih. Bulan-bulan dia bayar yuran Astro. Lalu keluarga dia mengabaikan kehendak Rabbikum. Sebab kehendak Rabbikum ialah fardu ain kena buat. Betul tak? Kehendak Rabbikum fardu ain mesti, tak boleh wakil kat orang. Imam baca betul, kita lepas tanggungjawab. Mana tak? Tak tak. Kalau solat jenazah bolehlah macam tu kan. Tapi baca-baca Quran tak boleh. Dia kena tahu. Jadi ini perbuatan yang tak elok. Fadlan min rabbikum diguna untuk melalaikan daripada menunaikan kehendak Rabbikum. Kita jangan buat macam itulah. Fadlan min rabbikum, kita guna untuk tunaikan kehendak Rabbikum. Samsung 2 ditukar Samsung 5, Samsung 6. Samsung Note lah tu. Kan different, tukar tu 1,000 lebih tu. Trade in, betul beli baru kan. Bila orang sembelih korban, dia tak sembelih. Tapi Samsung 2 dia tukar Samsung 6. Yang Rabbikum suruh buat apa? Sunat muakkad ataupun fardu ain, hukum dia tu. Yang disuruhnya sunat muakkad ni dah dekat-dekat yang wajib kan. Sembelih korban itu yang Rabbikum minta supaya fadlan tu diguna ke situ. Tapi ramai tak buat. Kitchen cabinet ditukar, rim kereta ditukar, Samsung ditukar. Tapi apa yang Rabbikum nak dia tak buat. Boleh tu, boleh faham jadi fadlan min rabbikum ni mesti kita guna untuk Rabbikum nak. Sebab datangnya min rabbikum. Okey, beres. Jadi waktu siang kita pergi kerja. Ini cerita zaman padang pasir dulu ni, tak ada orang kerja malam. Sekarang dah ada shift malam Ustaz. Jadi bolehlah saya guna takyah tunai Rabbikum sebab saya cari waktu malam. Itu waktu siang ni, jangan jaga macam tu kan. Sama waktu malam pun fadlan min Rabbikum. Ada orang taman ni nama Fadlan ke? Kalau ada tapi di kedekut, tukar nama. Sebab Fadlan tu maksudnya kurnia, dia suka beri. Okey, malam siang lagi. Wali ta'lamu, untuk kamu ketahui adada bilangan as-sinin, tahun. Tu kita tahu tahun tu 1436, 1437. Apa puncanya tu? Sebab dapat kira hari. Dapat kira hari apa puncanya? Malam siang. Wal hisab. Hisab tu hari, minggu dan bulan. Okey. Senangnya nak faham hisab tu. Kita puasa ru'yah atau hisab. Ru'yah tu tengok nak bulan kan. Hisab tu kira hari Syaban tu. Kita raya ru'yah atau hisab. Ru'yah tu tengok anak bulan, tak nampak, kena kira Ramadan tu 30 hari. Dia tak boleh 29. Jadi tahun ni yang itu nampak tak anak bulan? Kita raya ru'yah atau hisab? Hisab. Ru'yah tak nampak kan? Tengok nak bulan tak nampak. Kalau hisab boleh tak 29 Ramadan? Dia kena 30 kan? Habis tahun ni kacau. Dah raja perintah macam tu Ustaz. Dia ada dalam kitab fiqh tu. Kalaulah yang diperintahkan tu raya, jumlah Ramadan 29, sedangkan anak bulan tak nampak,
maka raya-rayalah. Sebab orang tempat tu raya, kita raya. Tapi kena ganti sehari untuk cukupkan 30. Ada lah kita akan ganti untuk cukup 30, supaya betul-betul kita praktikkan ru'yah atau hisab. Tak nampak 6 bulan, kita kira Ramadan 1, 2, 3, 7, 14, jadi 30. Baik, terus lagi tak kisah tu. Wa kullu syai'in, dan tiap sesuatu yang kamu lakukan wahai manusia pada waktu malam, pada waktu siang, fassalnahu, kami terangkan apa yang kamu lakukan waktu malam, waktu siang itu, tafsila, seterang-terangnya, bila kamu menghadap kami di akhirat nanti. Tu. Macam itulah habis umur kita, malam siang, malam siang, malam siang. Kadang-kadang ada orang tak sentuh Quran sebulan di rumah. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang ke kadang-kadang ada S. Dalam menggunakan waktu malam, dalam menggunakan waktu siang tu, macam-macam diisi, tapi Quran tak sentuh. Pelik. Quran tak buka, yang lain buat. Kenduri buat, semua buat, tapi Quran dia tak buka dalam rumah. Okey, jadi tiap sesuatu yang kamu lakukan waktu malam dan waktu siang, kami akan terangkan kepada kamu dengan seterang-terangnya bila kamu datang menghadap kami. Wa kullu insanin, dan tiap-tiap insan. Ini Allah jelaskan perkara ini. Tiap-tiap insan, alzamnahu, kami pikulkan, kami kalungkan, kami lekatkan, ta'irahu. Kalau tak faham makna kalimah di bawah tu, ta'irahu tu, tengok tepi ayat 13. Apa makna ta'irahu? Amalan, perbuatan jahat dan baiknya. Betul maksudnya setiap insan ini Allah lekatkan dosa pahala dia, amalan baik, amalan jahatnya. Bila dia buat tu? Bila amalan ni buat, sama ada malam ataupun siang. Dilekatkan di mana? Fi unukihi. Cuba raba leher tengkuk masing-masing. Jadi dosa pahala ni ada di tengkuk masing-masing. Jadi hari ni kita buat solat hajat 2 rakaat. Kita mohon Allah Ta'ala nampakkan dosa pahala kat tengkuk masing-masing. Biar Allah nampakkan. Ramai tak berani keluar rumah? Berani tak keluar rumah? Yang kita buat malam siang tu, kita minta Allah nampakkan kat leher, kat tengkuk, apa yang banyak. Jadi ramai tak yang keluar rumah? Ramai yang duduk dalam rumah lah. Sebab apa? Sebab yang berlumbuk tu dosa, pahala dia tak banyak. Kan manusia ni baik sebab mata manusia kan, bukan sebab perhatian Allah Ta'ala. Jadi yang ni kita pegang kuat-kuat, jangan lupa. Malam siang yang kita lalui, kita berbuat sesuatu. Kita berborak, kita kutuk makanan, kita marah ke isteri, kita marah ke anak-anak. Malam siang ni semua itu Allah letak di tengkuk, di leher kita. Hari itu ada di Pulau Pinang orang mati 2 tahun setengah dalam kubur. Kemudian ayah dia wakafkan tanah ni. Ayah dia, bila ayah dia mati, anak dia ada 3. 2 setuju wakaf lah sebab ayah nak saham kubur dia kan. 2 tak setuju. 2 ni kaki duniawi ni, tuntut balik tanah 3 ekar setengah. Ayah dia wakaf untuk kubur, termasuk untuk ruang masjid guna lah. Jadi 2 tuntut. Lepas tu dia saman Majlis Agama Islam di mahkamah masjid, termasuk Jawatankuasa Karyah lah. Dia saman di mahkamah.
Oleh kerana wakaf zaman dulu wakaf mulut, saksi yang terima wakaf tu pun dah mati. Jadi akhir sekali menang budak anak derhaka 2 orang ni. Dia menang. Bila menang, ada orang tanah mayat di situ. Dia proses ni lebih kurang 2 tahun setengah lah, proses mahkamah ya. Jadi dah ada orang tanah mayat situ. Jadi mayat ni kena pindah sebab dia nak buat joint venture dengan syarikat Cina buat perumahan di Penang kan, mahal kan. Jadi pindah. Salah satu mayat ni ayah kepada kawan kita duduk Pangeran Putra. Jadi dia pun sama ada pilihan, sama ada pihak karya, maksudnya masjid campur dengan pindahkan mayat atau urus sendiri. Jadi dia pilih, dia urus sendiri pindahkan mayat ayah dia ke kubur mana yang dia nak. Jadi dia keluarkan ayah dia 2 tahun setengah ayah dia meninggal. Masa keluarkan ayah dia tu, badan dia boleh lengkok-lengkok lagi. Badan dia boleh bengkok-bengkok lagi. Pahala dia yang banyak tu masuk bersama dia ke dalam liang lahat. Itu satu. Di Pantai Merdeka, Yan Kedah, keluar dalam surat khabar, life story, 8 tahun pula, lagi lama, 8 tahun dalam liang lahat. Oleh kerana miskin, 4 kaki 6 kaki ni tak ada border. Dia tak ada buat macam orang lain buat tu kan, yang dia buatnya simen kan. Dia tak ada buat sebab miskin. Jadi bila dah lama tu kan jadi rata lah tanah dah kan. Jadi hari ni ada orang mati pula. Jadi penggali kubur tu ingat itu tak ada orang lagi, jadi gali lah. Gali sipi ya. Tapi sampai ke liang lahat dia tu, tengok kain kapan dia tak koyak, kelabu sikit je. Sampai tengok gambar dia, kelabu sikit je. Dan mayat dia tak rosak. Sebab apa? Sebab pahala-pahala dia mengiring sampai dalam kubur. Kalau kita mati, berapa hari tahan mayat? Moga-moga macam tu jugalah kan. Yang 2 tahun setengah Penang ni, Ustaz tanya, yang Ustaz sebut tadi, Ustaz tanya beberapa soalan pada anak dia, sebab anak dia datang rumah. Dia kata, Ustaz, apa tanda dia ni, ayah saya ni? Anak dia juruteknik Putrajaya. Jadi Ustaz tanya, jadi tuan-tuan akak pun boleh jawab agak. Yang pertama Ustaz tanya, ayah dia ni ramai tak kawan yang bersembang dengan dia, dan dia bersembang dengan kawan? Maksudnya dia kerap bersembang tak dengan kawan. Anak dia kata ayah dia tak ada kawan. Ayah dia cikgu biologi sains. Dia kata ayah dia tak ramai sangat kawan, dan ayah dia tak suka sembang. Ayah suka banyak membaca buku-buku sains. Di rumah dia ada perpustakaan sains. Jadi selamat satu dah. Sebab kalau banyak borak, dia banyak apa? Kalau banyak borak, yang banyak ditengkuk kita apa? Dia pop dah mula cerita orang kan. Paling kokak cerita Perdana Menteri. Kenapa hukum dia tu? Kalau dah berulang kali, kalau sekali cerita tu katalah nak elakkan mudarat kan. Kalau dah berulang kali, termasuk borak ni WhatsApp juga kan. Itu soalan pertama. Yang kedua saya tanya, pernah tak dia nak minum ni kan, dia nak makan ni, makan Allah tak sadap pula. Pernah tak? Tanya, pernah tak dia terdengar pada mulut ayah dia tu, dia apa? Kutuk makanan tu. Macam tu Dia pilih warung tu, dia pandang, oh sadap ni. Kan? Dia makan-makan, Allah samanya macam yang ujung tu. Maksudnya dia tak setuju dengan makanan yang ada kat dia tu. Dia kata ayah dia tak pernah. Ayah dia apa baik mak dia masak, dia makan. Dia tak pernah macam tu lah, dia tak pernah kutuk tu. Sebab apa tuan-tuan? Ayah dia ni orang bersyukur. Dia redha dengan apa yang dia dapat. Kita banyak kali juga kan
Allah. Nombor 3, Ustaz tanya kat dia, pernah tak ayah dia marah adik-beradik dia ni? Dia dan adik-beradik. Dari kecil sampai dia besar kan. Pernah tak ayah marah? Dia kata tak pernah, Ustaz. Menunjukkan ayah dia selamat pada nafsu. Kau orang pernah marah anak tak? Pernah marah tak anak? Bukan sekak pernah, Ustaz. Tak pernah tak marah dia kata. Maksudnya mayat hancur lah. Ni cerita mayat tak hancur. Mayat tak hancur ni. Ayah tak pernah marah. Ayat tu Ustaz cuba mengekalkan rekod. Sebab bila marah ni, kita ni melayan nafsu. Itu yang ulama-ulama kita tulis dalam kitab-kitab Ustaz selidik karamah. Bab karamah, bab Allah bagi dia keistimewaan. Karamah ni berlaku masa hidup, karamah berlaku lepas mati. Antara karamah lepas mati ialah mayat tidak dimakan bumi. Ditulis dia ada 7, tak ingat Ustaz. Dia syukur, tak ikut nafsu, dia tak banyak cakap, atau dia ada berhutang tak? Dia berhutang tak kena orang? Orang berhutang menunjukkan apa dia? Kalau orang berhutang menunjukkan apa? Menunjukkan sifat qanaah dia, sifat cukup kat dia tu tak ada. Dia merasai tak cukup apa yang ada. Qanaah dia ada sifat. Ini semua sifat makam-makam tinggi ni. Tak marah ni, qanaah, semua makam-makam tinggi ni. Orang biasa tak susah nak capai. Konon dia lah. Jadi 7 soalan Ustaz tanya kat dia, jawapan ni semua positif. Maka Ustaz kata layaklah ayah saudara bumi tak makan daging dia. Sebab dia adalah wali yang Allah beri karamah. Cuba. Nanti Ustaz cari kan, Ustaz bagi. 7. Setakat yang Ustaz baca, Ustaz jumpa 7 sifat. Yang cuba kita usahakan. Boleh ini ngajar Iqra anak baru 3 kali ulang, anak tak dapat, apa jadi? Ada ustazah, ada yang cikgu tak? Kat sekolah boleh ulang tu 7 kali. Tahan sabar tu. Tak apa, lagi lama kita ulang lagi banyak pahala dia tu. Bila ngajar sekolah kan, budak-budak 30 orang satu kelas tu. Tapi bila ngajar anak sendiri seorang je kat rumah tu, umur 4 tahun 5 tahun tu kan, A, I, U, Ba, Bi, Bu, 3 kali 4 kali ulang anak tu tak dapat, apa jadi? Cakap betul-betul, bohong masuk neraka. Ceritanya yang diletak di teguk di leher kita ni mengiring sehingga dalam nialahat, sampaikan anda orang tak hancur. Masya Allah. Haji Ismail ni yang di Kedah tu, yang di Pantai Merdeka tu, anak saudara dia kawan Kapten Kagat di Ilmi Polisen tu. Jadi pegawai ni datang ziarah Ustaz. Dia borak lah dengan hal ni, hal yang di Pantai Merdeka Yan Kedah ni, yang 8 tahun tak hancur badan ni kan. Lepas tu dia cerita lah, anak saudara dia cerita, hari malam dia buat apa? Hari malam dia buat, tuan-tuan pernah tengok kitab yang style Kedah dulu tak? Yang style cerai-cerai tu, yang dia tak banding tu, dia tak macam ni, dia cerai-cerai je. Boleh pecah. Hari malam dia menyusun kitab yang dia nak belajar besok tu. Hari siang daripada subuh dia dengar kuliah subuh, duha dia pergi masjid sana nadah kitab lagi, pukul 11 lebih dia pergi sana nadah kitab lagi, zuhur dia pergi sana, terus dia balik rumah sediakan untuk keperluan keluarga dia, asar dia pergi nadah kitab balik, maghrib nadah kitab, isyak nadah kitab. Habis masa dia malam siang. Kalau dia tak pergi ke laut ataupun tak pergi Nora Getah, kalau hari siang lagi ke laut Nora Getah, dia tak pergilah nadah-nadah kitab ni. Rumah dia tak ada TV, tak ada astro. Rumah dia kecil je, tiang banyak. Maksudnya orang miskin lah. Dia kalau orang kaya ni tiang dia tak banyak, sebab dia besar tiang dia. Macam tu lah hidup dia. Sampai geng-geng kampung dia tu kutuk dia, tak hirau jiran, tak bergaul dengan orang. Macam tu. Masih pergi nadah kitab.
Kampung dia kutuk dia, Haji Ismail nama dia. Hidup dia miskin. Semua orang kata dia tu orang miskin. Tapi power. 8 tahun badan tak ajum. Agak-agak apa kali dia makan nasi kapsyah. Agak-agak makan nasi mendi. Agak-agak apa kali. Mungkin tak benar lah. Kita selang seminggu, selang 2 minggu kapsyah mendi. 2 hari masuk kubur hancur dah. Busuk pula tu. Okey, dia jealous tengok bila dengar cerita macam tu kan. Sifat yang sama juga, 7 sifat tu ada pada dia. Bila saya semak dengan anak yang kawan anak saudara dia tu kan, borak-borak. 7 sifat ni ada pada dia. Cencaru lah. Dia tak pernah asyik cencaru, dia tak nak cakap macam tu. Jadi jom kita punya sifat tu. Okey, jadi diletak di tengkuk dosa pahala. Kemudian bila dalam liang lahat nanti berlaku hari kiamat. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan bagi insan tadi yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, yang dosa pahala dia tadi, kitaban, dalam satu kitab. Yalqahu, kitab ni insan tadi akan jumpa, akan diberi pada dia mansyura, dalam keadaan terbuka. Dosa pahala tadi dipindahkan dalam bentuk satu kitab. Okey, iqra kitabaka, lalu bila dah serah ke dia kitab ni tadi dengan keadaan terbuka tadi, Allah perintah kat dia, bacalah kitab amalan kau. Ini namanya hisab amalan. Ini namanya hisab amalan. Jadi siapa yang menghisab amalan masing-masing? Diri masing-masing. Diperintah oleh Allah Ta'ala. Diperintah oleh Allah Ta'ala, masing-masing membaca. Inilah yang bila parti kawan-kawan kita yang azan jemaah tak nak datang, yang Quran tak pernah sentuh, kalau ada pun tahlilnya setahun sekali untuk mak dia, tu pun bila mak mati baru ada tahlil. Kalau tak mati tak ada. Yang masanya malam diguna untuk menonton ataupun berborak di kedai-kedai makan, teh cawan sembang sejam setengah, ataupun dia menonton drama, menonton bola, menonton gusti. Tanya ayatain, tak boleh jawab. Bila tanya pula ahli gusti kepala botak misai putih, dia jawab hak Hogan. Dia boleh jawab. Jadi kawan-kawan macam ni mati umur 47. Dia tak sempat mati 61 untuk dia mula melangkah datang surau, mati umur 47. Jadi nanti bila Allah suruh dia iqra kitabaka, dia nak baca apa? Apa yang akan dia baca? Itu yang Ustaz menung bila perhati kawan-kawan kita yang lalai. Kalau dia sempat umur 61, 65, okey, nanti sempat dia top up. Dia stay antara maghrib isyak majlis ilmu, subuh dia duduk dengar kuliah-kuliah kan. Dah mula baca Quran, okeylah, adalah sikit. Iqra kitabaka, baca kitab engkau, dapat dia jumpa pahala. Tapi kalau yang tak sempat, kacau juga. Budak umur 21, politeknik tahun 3, balik cuti rumah, cuti yang panjang tu, sebulan ni. Petang dia keluar naik motor pergi Bukit Jalil, masuk stadium. Lawak mana tak tahulah tu, tak tanya pula. Pukul 12 lebih dia balik. Dekat pukul 1 mati bawah tayar lori depan Memorial Park Nilai. Dia ni anak kawan Ustaz. Anak kawan kita kenal kan. Jadi subuh esok dia tu hari bekerja, apa itu, Rabu Khamis ni. Hari bekerja ni Ustaz balik, masuk dalam perpustakaan tu, charge telefon dalam perpustakaan dan library kat rumah tu. Tengok banyak miss call. Pagi-pagi buta tu. Miss call nombor sama. Kan ada berbelas miss call. Jadi telefon balik, takut penting kan. Ayah dia ni kawan dia kata, Ustaz, anak saya meninggal malam jadi. Pukul 9.30 boleh tak tolong jadi imam solat jenazah, solat kat rumah, sebab keluarga bukan keluarga ahli surau. Jadi saya kata okeylah, boleh lah, nilai rumah dia kat nilai dekat dia saya pergi.
Dia pergi tu, ready, mayat dah ada, saf dah buat, pergi ke depan. Ustaz pergi depan nak jadi imam tapi Ustaz pegang bau dia. Ustaz pegang bau dia depan mayat anak dia tu. Ustaz tanya dia sebelum solat ni, Ustaz nak tanya ni beberapa soalan-soalan ni kan, anak ni mati pukul apa? Dia kata kat pukul 1. Dah solat isyak ke belum? Powernya tu soalan pembunuh. Budak masuk stadium solat tak? Dah solat isyak ke belum? Dia nangis. Budak ni kan cuti rumah beberapa minggu kan. Jadi Ustaz ambil seminggu je. Seminggu sebelum dia mati, sebelum anak dia mati, ada nampak dia baca Quran tak kat rumah? Sebab Ustaz tu ingat Iqra' Kitabaka ni. Iqra' Kitabaka ni. Teringat apa anak ni nak baca nanti. Adalah beberapa soalan saya tanya dia. Akhir sekali saya tanya, kau beriman tak setiap Allah jadi ni ada hikmah dia? Ada beriman. Anak ni mati awal ada hikmah dia? Beriman. Mengapa Allah matikan anak engkau depan kubur Cina? Bukan tepi masjid, bukan tepi surau. Tu lagi dahsyat soalan. Dia pun macam keluar suara nak nangis. Jadi last sekali saya kata, okey, sekarang siapa jadi imam? Siapa yang lebih tahu anak ni pahala banyak, dosa banyak? Siapa yang doanya memang daripada dalam hati betul-betul untuk anak ni? Ustaz atau engkau? Kepada kawan sebaya, anak sulung masing-masing ni. Ustaz atau engkau yang akan berdoa betul-betul padu doa dia? Siapa? Ustaz ke dia? Dia lah. Lalu dia kata, tak apalah Ustaz, saya jadi imam Ustaz, terima kasih banyak Ustaz datang. Jadi Ustaz pun masuk saf belakang jadi imam. Allahu Akbar, selamat jadi imam. Tu nak cerita Iqra' Kitabaka. Apa budak tu nak baca bila Allah perintah nanti? Boleh fikir-fikir tak? Cerita anak-anak tak sempat umur 61 ni kan, mereka tanya Akak tengok baris atas sekali Kak. Asa rabbukum, muka surat yang sama tu atas sekali. Asa rabbukum ayyarhamakum wa id udtum udna. Ada dua dal mati tu. Udtum dal mati kan, udna dal mati. Udtum tu tak ada qalqalah tu. Udtum yang depan tu pula udna ada qalqalah. Sebab apa uttum tak ada qalqalah? Ramai kawan-kawan tak boleh jawab. Tapi bila tanya perlawanan akhir bola sepak, mana antara mana dengan mana, semua orang boleh jawab. Berapa bilangan gol pun boleh jawab. Itu cerita malam siang. Umur kita meningkat, tapi benda-benda fardu ain ni tak selesai. Itu yang Ustaz membebel dengan kawan-kawan. Kita boleh tahu kedai makan mana yang sedap nasi Arab, kita boleh tahu juga. Tapi wa in uttum kita tak boleh nak jawab apa dia. Kalau anak tanya, cucu tanya, macam mana nak jawab? Apa ialah belajar sekolah tu? Jawab macam tu lah kan. Nanti ayah bayar yuran. Baik, macam itulah bila Allah kata Iqra' Kitabaka, nanti apa kita nak baca? Kacau. Ada orang membaca Iqra' Kitabaka dengan senyuman, dengan penuh gembira. Mari Ustaz tunjukkan tempat-tempat dia, kena rajin buka sekini. Bila suruh baca Iqra' Kitabaka, dibaca dengan gembira. Mari kita tengok ayat 19 surah Al-Haqqah, muka surat 567. 19.
Ni makin banyak kali lah Ustaz tak boleh datang ke surau ni. Nampak sebulan sekali je, yang ujung je Ustaz datang. Yang bulan yang satu lagi tu boleh cari ganti tu. Sebab Sarawak dan Sabah ni nak belajar Quran macam kita belajar. Hari Sabtu itu Ustaz kat Bintulu, hari Ahad di Miri. Sebab ada 2-3 orang geng-geng kita Petronas tu, dia mari kat Bandar Baru Bangi ni, Bangi Perdana Masjid Hasanah dia kata sampai 8 suku. Dia cerita kat sana kuliah subuh sampai 8 suku dia. Daripada 6 suku sampai 8 suku 2 jam, tapi tak ngantuk dia belajar Quran. Best. Dia jaja lah nama Ustaz. Jadi dia orang sana pun lungut-lungut orang dia nak belajar. Hari itu pergilah nak perkenalkan lah macam mana cara belajar Quran ni kan. Ya, jadi dia orang tuntut lah, sekurangnya dia ada 5 tempat, sekurangnya sebulan sekali satu tempat tu mesti Ustaz datang. Jadi nak kena agih lah, mana surau yang dapat 2 kali dia tinggal sekali. Dia tinggal sekali sebab nak agih lah elok. Sementara Ustaz didik adik-adik saya untuk membimbing sementara. Nanti bila dah stabil dia orang dah boleh pandu ni, kita balik. Kesian tengok dia. Ada pegawai polis tinggi yang perangkat negeri dia panggil apa Komisioner apa. Terus umur 58 nak berhenti rehat, tak nak kerja dah. Sebab dia kata kalau kerja lagi nanti Iqra' kita bakar macam-macam dia boleh baca. Baca ayat ni itu sebab sebenarnya Ma'al Hijrah kan, tahun baru. Itu menunjukkan orang Melayu ni cukup beriman dengan Quran. Masjid yang sama Ustaz pergi tu menghalau penceramah. Pengurusi dia kata 2 bulan lepas Syawal itu ada seorang penceramah datang daripada Semenanjung. Kan dia Sarawak, kan dia ada hidup Sarawak for Sarawakian. Kalau Ustaz Sarawak bercakap benda yang sama dia terima, tapi kalau Ustaz Semenanjung cakap benda yang sama dia halau. Ustaz landing di airport, amaran pertama yang ustaz-ustaz yang ni benda tu lah dia mengamaran. So, Ustaz kena berhati-hati cakap dia tu. Orang sini kalau Ustaz pada Semenanjung dia susah nak terima. Dia kata tak apa kot, sebab kita nak percaya Quran je. Jadi itu yang bila habis kuliah subuh ni power 2 jam setengah. Tak pernah datang kuliah subuh 2 jam setengah. Tapi pegawai-pegawai tinggi yang hadir hari tu masjid power lah ni. Masjid memang pekatnya dalam masjid ni. Pegawai tinggi kita tak ada Ustaz, macam ni sebulan sekali Ustaz mesti datang. Jadi kita buat macam tu dekat yang bagi warning kat kita tadi, yang orang Sarawak tak terima orang luar tadi. 4-5 orang ustaz-ustaz yang menyambut kita ni, kita buat macam tu kat dia. Macam mana ni, kata tak terima orang luar, ni nak sebulan sekali pula ni. Timbul cerita, Ustaz pengurusi dia kata bulan lepas masjid ni kita halau seorang penceramah daripada Semenanjung. Sebab dia membebel macam-macam. Ayat Quran tak baca, tak tunjukkan ayat. Ustaz wajibkan semua orang buka Quran. Ada terjemahan, ada Quran biasa tu. Masing-masing tengok huruf tu, terasalah masing-masing jakun ni kan. Tanya pula tu idgham mutajjan nisa ni wa in autum udna. Memang kami rasa pagi ni memang masuk neraka Ustaz kata. Jadi itulah dia orang nak belajar Quran ni, tapi ustaz-ustaz nak bimbing ni tak ramai. Ustaz minta, kita minta orang lain ngajar yang sama, dia tak sanggup. Kalau ceramah tajuk bebas dia sanggup. Ma'al Hijrah terpulang kat ustaz lah nak cakap apa, itu senang datang ceramah. Tapi kalau tolong surah Isra 12-15, susah dia nak datang. Apa punca pun tak tahu kan. Orang awam ni minat dengan Quran, ustaz-ustaz tak minat dengan Quran, tu beli kan. Betul tak kan? Saudara-saudara minat dengan Quran, nak belajar kan. Ustaz tak minat.
Jadi minggu kedua sementara waktu ni boleh replace. Ramai lagi ustaz-ustaz ni. Kalau tak jumpa orang telefon ustaz, nanti ustaz perkenalkan. Baik Iqra' kitabaka. Bacalah kitab engkau. Jadi muka surat 567 tu ayat 19 tu macam mana cara dia? Apa situasi dia membaca kitab tu? Cuba tengok terjemahan dia. Betul ke? Fa amma man utiya, betul? Cuba tengok terjemahan dia. Utiya tu diberikan, betul kan? Kitabahu tu kitab amalan dia lah, kitab dia tadi. Lalu disuruh baca Iqra' kitabaka. Bila dia baca, apa dia buat? Dia kata, wahai orang keliling aku, mari sini, baca kitab aku ni. Allah suruh dia baca. Dia pula suruh orang lain baca. Apa tanda dia tu? Tanda dia syok ke tanda dia takut? Tanda dia syok. Lepas dia baca, dia tunjuk ke orang tu. Tengok kitab aku dia. Bila ayat ni turun, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah ni turun. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Tuan, ngapa pula ditunjuk-tunjuk ke orang pula? Sahabat tanya pada Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kerana di dalamnya semua pahala. Iqra' kitabaka, semua pahala. Untungnya. Tak untung. Sahabat tanya lagi, mana pergi dosa ni? Mustahil. Dia Nabi dengan malaikat, dia tak ada dosa kan? Mana pergi dosanya? Tak ada. Maka boleh ayat ni dah tengok tadi Jadi kalau tanya apa reaksi orang yang gembira baca, reaksi ini ditunjuk ke orang. Macam tu Apa ayat ni? Ingat dah tu 19, 5, 6, 7. Ingat muka surat supaya boleh jadi ahli panel forum perdana awal Islam. Muka surat 567 surah apa? Al-Haqqah. Ayat 19. Lalu orang kata, tolonglah baca ayat dia. Ayat saya tak ingat, muka surat je saya ingat. Baik, bila sahabat tanya tadi, mana pergi dosanya? Ini berita gembira orang baca kitab ni buka pula muka surat 366. Adik-adik kena kuat dah ingatan tu. 366. Kalau salah, sorry Ustaz cuba mengekalkan dah ingatan Ni jenis orang telefon nak muka surat. Ustaz, ayat itu muka surat apa Ustaz? Jadi pemalas mencarinya. Jadi terpaksa hafal. Furqan kan? Tengok ayat 70. Bila sahabat tanya mana pergi dosanya, maka Rasul jawab dengan ayat faulaika. Dia ayat 70 belah hujung sikit, hujung ayat tu sikit. Faulaika, apa makna dia? Mereka itu yubaddilullahu, apa makna dia? Allah mengganti, Allah tukarkan sayyiatihim, maksudnya dosa, hasanah, jadi pahala. Sahabat tanya, mana pergi dosanya? Maka Rasul jawab dengan ayat tu, mereka itu Allah tukarkan dosa mereka jadi pahala. Power. Maksudnya di akhirat waktu baca Iqra' kitabaka, nanti ada orang yang akan tengok pahalanya, tengok bertukar jadi pahala. Dia tengok dosa dia, tukar jadi pahala. Siapa dia ni? Ada satu hadis Rasulullah SAW jelaskan situasi ni. Hamba ni Hasnan siap-siap lah. Hasnan ni nanti diserahkan oleh malaikat kitab dia. Maka
kita akan baca dosa dulu. Dosa dosa tengok punggung amoy. Ni geng laki-laki ni nampak yang muka warak ni. Kalau dalam bab perempuan ni 2 kali 5 je. Dia termasuk yang depan kalian kan. Lalu Allah tanya hamba ni kan, Hasnan, betul ke engkau buat dosa ni dulu? Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Ini sistem keadilan ya. Betul ke engkau buat dosa ni dulu kat dunia? Hasnan jawab, bala ya Rabb. Ya wahai Tuhan, aku buat. Lalu Allah katakan dia, Hasnan, qad satartuha laka fid dunya. Sesungguhnya kat dunia dulu aku dah lindung dosa ni, orang tak tahu. Banyak tak? Banyak tak yang jenis macam tu? Allah dah lindung dosa tu, orang tak tahu. Maksudnya kita buat tu nyuruk-nyuruk, orang tak tahu Sebab itu hukum orang buat dosa kecil, artis pelakon tu, dia buat tak senonoh tu dosa kecil. Dia bukan berzina, dia merayau kat London, Lepas tu balik Malaysia, dia cerita kat orang. Kita dulu di London tu tidur sebilik je. Tapi dia tak berzina, zina dosa besar lah kan. Dia cerita kat orang tu, hukumnya dosa besar. Perbuatan itu dosa kecil, kekal dosa kecil lah. Perbuatan dia cerita kat orang tu, masuk dalam surat khabar majalah tu, hukumnya dosa besar. Sebab Allah sendiri tutup, tak cerita kat orang. Ini jangan cerita benda-benda yang bukan-bukan kat orang. Itu kalau kita punya perbuatan, kita cerita kat orang. Apa kata orang punya perbuatan, Allah tak sebarkan, kita pula yang menyebarkan. Itu berganda. Orang tu buat dosa kecil, pegang pinggang makwa. Kita nampak, kita pecahkan pada orang ramai. Jadi kan aku nampak dia kan, memang mata aku nampak, memang confirm. Itu memang dosa besar sebenarnya, bukan dosa besar sebenarnya. Bahaya tu. Baik. Jadi Allah kata ke Hasnan tadi, hai Hasnan, dosa kau buat ni dulu aku dah tutup kat dunia. Wal yauma qad ghafartu laka. Dan hari ini hari Iqra tu, hari engkau membaca kitab engkau ini, dosa ni aku dah ampunkan dah. Maka dosa tu ditukar jadi pahala. Pergi pula dosa yang berikutnya, benda yang sama. Betul ke engkau buat ni dulu kat dunia? Hamba ni mengaku, betul wahai Tuhan. Tuhan, Allah kata kat dunia aku dah suruh dah, hari ni sebenarnya aku dah ampunkan. Macam tu lah lepas tu. Wow. Sebab apa dia dapat ni? Sebabnya macam saya dah cakap lalu, sebab pahalanya banyak, dosanya sikit. Tu. Bukan tak ada dosa, pahalanya banyak, dosanya sikit. Dia ada 5 pahala, ada 2 dosa. Dia akan dapat lah. Dosanya ni ditukar jadi pahala. Jadi ada 7 lah pahala ni. Di akhir hisab tu, dia ada 7 pahala. Jadi dalam kitab ni semua pahala. Jadi tanya-tanya kat orang kan, slip periksa SPM semua A, kan tunjuk ke semua orang. Ayah kat tengah bendang tu, sebelum ayah ada kerbau, tunjuk juga kat kerbau. Sebab 11 A macam tu kan. Itulah wajah gembira orang Iqra kitabaka, maka berseri-serilah mukanya. Itu ada di muka surat 585. Berseri-serilah mukanya. Baris nombor 3 bawah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Jumpa tak? Bawah tak? Baris nombor 3 kot daripada bawah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wujuhun tu muka kan?
Betul? Muka yauma idzin tu hari membaca kitab amalan tu. Musfirah tu berseri-seri. Sebab dah ditukar tadi, dosa dah jadi pahala. Berseri-seri. Nanti kita nak buat seminar ni, siapa nak jadi penaja, siapa nak ngurus, minta budak yang ustaz hantar ke sini tu untuk buat tugasan tu, uruskan. Kita buat seminar penyeri muka. Buat kat hotel tak main lah kat surau. Akak kempen dengan kawan-kawan yang muslimat ni, kawan perempuan kat taman ni, datang ramai, Ustaz Asnan nak ceritakan ubat penyeri muka, produk baru kan. Mesti ramai yang datang kan. Sebab dia suka. Tapi bukannya penyeri muka yang krim tu, nak cerita musfirah. Macam mana nak dapat wujuhun musfirah? Macam mana nak dapat muka berseri-seri? Nanti kat dunia je putih melepak kan, tapi kat akhirat nanti hitam legam, tak guna. Jadi nanti kita buat satu program penyeri muka. Dalam ayat surah Ali Imran, pemutih muka. Pemutih muka pula dia ada. Okey, jadi macam tu lah. Jadi muka berseri-seri sambil dia apa? Muka berseri-seri sambil tu apa dia buat? Dhahikatun. Apa makna dhahikatun? Sebab tu kat dunia ni jangan asyik tengok maharaja lawak. Tergelak. Ceramah-ceramah pun jangan cari ceramah yang gelak-gelak banyak. Cari jodoh apa asyik gelak jangan macam tu. Takut nanti tak dapat musfirah, tak dapat dhahikatun. Kat dunia ni kita banyak serius, tak apa. Serius, tak gelak pun tak apa. Biar kat sana nanti dhahikatun, tak kering gusi gelak. Sebab apa? Sebab dosa dah tak ada. Iqra' kitabaka tu, bacalah kitab, dosa dah tak ada. Itu gambaran dia lah mustabashirah, ceria kan? Tak ada ayam apa namanya, muka ayam berak kapur, tak ada. Dia tak ada, dia ceria, power. Nak dapat tu kena buat macam Haji Ismail tadi. Penuhkan malam siap dengan amal soleh. Amal soleh dibuat simple je, pergi menadah kitab je. Simple je amal soleh ni, menadah kitab je. Kita sebab menadah kitab depan isyak sini tak banyak, Masjid Hasanah je ada. Surah-surah lain tak ada. Baru nak bincang dengan kawan-kawan, kita nak adakan depan isyak. Nanti kuliah kita ni, kalau mana surah masjid yang ustaz tak sempat, kita akan buat lepas isyak. Macam Bukit Mahkota dah setuju satu surah Ar-Radah, tak silap nama dia. Habis ustaz kuliah maghrib sini, solat isyak, ustaz pecut sana. Maksudnya dia kena reserve dalam 15 minit untuk ustaz sampai, baru mula baca Quran pula kat surau dia lepas isyak tu. Maksudnya 9 suku sampai pukul 10.30 je. Kita nak mulakan lepas isyak sebab ustaz nak selamatkan kawan-kawan daripada gunakan lepas isyak ni menonton. Nak selamatkan. Apa baik semi-final ke final ke, mari kita belajar Quran. Baru dapat nanti musfirah. Setuju tak? Nak buat alternatif. Waktu cuti sekolah, maksudnya angkut isteri, angkut anak-anak datang sini. Kalau waktu sekolah ada alasan anak solat sekolah kan. Waktu cuti sekolah, angkut semua datang sini. Yang kecil-kecil bising belakang, no problem. Yang besar duduk sama-sama. Biar nanti kita balik ngantuk tidur, amal soleh macam Haji Ismail tu buat. Baru dapat musfirah, dhahikatun, mustabashirah. Kalau tak nanti sekali-sekala je maghrib isyak dalam 40-50 minit je kita buat pahala. Lepas isyak tu nanti benda melalaikan. Berapa lama tempoh dia? Dia cerita hari malam malam siang. Maghrib isyak berapa minit? Katalah 1 jam kan. Kita buat amal soleh. Iqra'
kita baca dah nanti. Amal soleh duduk majlis ilmu kan, tu belum campur lagi dah tu ustaz, dalam diri dia tu kan. Ustaz tu asyik sambung dah tu. Tengok belum campur itu. Bentar pagi. Balik isyak menjelang tidur ke 11.30. Jadi lama tempoh tu. Yang tu catatan ni catatan apa? Yang tu risau. Ya? Yang tu risau. Ya. Ada anak umur 5 tahun tak belakang. Anak ustaz 5 tahun. Bila kita bukakan CD Quran, kita bacakan Quran, akhir sekali sekarang kalau nak test beliau kita, bila kita baca wal fajri walayalin ashr dia boleh sambung matematik. Tak padahal Iqra 6 dia tak habis lagi. Maksudnya dia boleh menghafal dengan ulang-ulangan kita baca kaset, baca CD kan ya. Baca telefon kita baca tu. Fa amma fa akramahu wa na'amahu kita baca fayaqulu dia boleh sambung. Spontan dia sambung. Kalau baca dengan makcik dia gigi lah nampak so sambung surah-surah tu kan. Ya, sebab dia jarang-jarang kami buat ni lepas isyak. Ya, balik pada surau sampai rumah, kalau ustaz dapat samakan, lepas tu kita main dengan ayat Quran ni. Sabbihisma rabbikal macam tu. Mula-mula dia sambung ujung-ujung je. Lepas tu sabbihis dia sambung takat tu pula. Lepas tu a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Macam tu. Abasa wa ta. Dia dulu sambung tawalla je. Anja'ahul a'ma. Dia sambung tu je dulu. Tapi sekarang lepas isyak tu kita gunakan, alhamdulillah dia boleh baca the whole surah. Abasa wa tawalla. Tapi tak ada tajwid lah sebab budak kan. Okey tu. Sekarang ni proses pula abasa masa muka. Macam tu tadi, wujuhun muka dia tu. Yauma idzin hari tu. Ustaz proses yang tu pula dengan anak-anak. Lepas isyak tu kita gunakan hari malam. Waja'alnal laila wan nahara. Hari malam. Biar nanti anak-anak ni daripada kecil dia akhir balik tu, nanti dia dapat Iqra kita bakar pahala. Power. Tapi kalau malam masih Indonesia Korea, kalau malam masih dia tengok bola, habis cerita. Kacau. Yang tu lah anak saya tu 5 tahun tu abasa masa muka tawalla paling kata. Ja'a datang. A'ma buta. Kita latih dia macam tu. Jadi nanti adik-beradik dia tu bila kita tak ada, dia boleh main kuis sesama dia. Jadi pukul 11 dia kata dia tidur. Sekali-sekala kita buka lah telefon kita tu Tom and Jerry kan. Jom tengok, connect kat laptop, kita buka Tom and Jerry kan, tengok sekali-sekala. Filem tak boleh, kartun je boleh. Drama tak boleh sebab nanti berdosa. Pelakon Korea cantik ke hodoh? Pelakon Indonesia cantik ke hodoh? Filem Melayu kalau tengok yang cinta berahi tu ada dapat pahala tak? Dia bergaduh pujuk gaduh tu. Tak ada pahala. Tanah kubur mungkin ada lah sikit pahala kan. Kakak-kakak ada jawab, kita orang tengok tanah kubur Ustaz, kata okey ada dapatlah sikit 5 pahala. 95 dosa kan. Baik. Cuba tengok pula orang banyak dosa apa muka dia. Ujung tu wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabaratun. Orang banyak dosa ni. Apa jadi muka dia? Kelabu, macam jerebu. Kalau banyak sangat dosa dia fasik, mati fasik, tak bertaubat, munafik, kafir. Dia jadi tarhaquha qataratun. Tu. Waktu diterima kita amalan dia jadi menyampah. Dia jadi kalau boleh tak nak tengok. Macam tu. Dia jadi takut.
Itu tadi sambungan surah Al-Haqqah, nanti balik rumah tengok. Ayat 25 pula. Dia kata lebih baik tak tengok kitab ni. Okey, jadi ikra kitabaka. Habis kok tu. Jadi malam siang kita lalui hidup ni berhati-hatilah. Berhati-hati. Mana yang tak menyelamatkan kita waktu ikra kitabaka nanti, kita berhenti, jangan buat. Kami buat keputusan macam tu ya. Tak ada jadahnya drama-drama, memang tak berguna. Tak ada faedah. Dia tak membangunkan motivasi belajar anak, dia tidak memupuk patriotik, dia tak ada guna. Indonesia, Korea, Hindustan, orang putih tak ada. Kecuali satu lah Ustaz tengok yang berfaedah, Ustaz benarkan anak Ustaz tengok, tapi rupanya ada juga adegan tak senonohnya. Yang cerita robot-robot tu. Cerita apa? Nak cerita apa? Yang dia berubah jadi robot, jadi kereta, jadi. Sebab dia innovation, dia inovasi. Jadi Ustaz tengok kat kedai cerita tu. Jadi bagus ni anak aku tengok, nanti dia semangat nak reka bentuk kan. Jadi belikan CD-nya, tengok rupanya ada juga berciumnya. Kacau. Jadi anak kita ni dah sebati dengan benda tak senonoh ni, dia tak benar kan bila adegan ni. Bapak dia tengok. Memang tak guna betul lah. Tapi dia dapat semangat lah. Dia pergi nak jadi robotik kan. Yang lain-lain tu tak guna. Maharaja lawak dapat apa? Dapat menghina Nabi, menghina aurat perempuan, menghina tudung, menghina Quran. Dia hina-hinanya. Perasan tak? Kalau dia pergi sambil makan kat kedai kan, bawa anak-anak makan kedai, dia tak tengok. Ini hina Quran ni. Ini hina aurat ni, hina tudung, hina. Orang lelaki-lelaki dia pakaikannya tudung. Lepas tu kakap dia buka. Apa maksud dia? Budak-budak kecil tengok. Dengan budak-budak kecil tengok orang perlawanan bola. Dekat dalam kilang tu kan ada futsal, king futsal ke bernama dalam. Ada satu pagi saya bawa budak-budak taman saya main. Sebelah tu ada budak-budak taman lain. Geng-geng dia lah, dia tak ada orang dewasa. Ustaz perhati dia ni, ramainya anak-anak aku ni main kat sebelah ni. Ada seorang tu, dia masuk tu, dia tunduk, dia usik lantai tu, lepas tu dia buat macam tu. Power. Engkau orang bapak-bapak, benar kan nak tengok filem-filem drama apa bola-bola antarabangsa tu? Sebab rupa-rupanya Ustaz nak mengkaji punca dia tu. Jadi Ustaz pergi YouTube, Ustaz ambil siaran-siaran yang rakan-rakan bola tu. Rupa-rupanya bila pemain Kristian ni nak masuk padang, kamera tu fokus ke dia, buat benda tu. Orang nak tengok bola, bukan nak tengok dia masuk, tapi dia fokus tu. Maksudnya ada agenda rupanya, dakwah Kristian pula. Lalu anak kita tu tak kerti apa, dia ingatnya tu tanda pemain profesional. Tu depan mata Ustaz berlaku. Sebab tu Ustaz membebel, kau orang bapak-bapak jangan lalai macam tu. Jadi Ustaz pun melompat ke dalam jaring, masuk ke futsal sebelah tu, pangkap budak ni kan. Ustaz angkat, dukung dia, bawa keluar kat kerusi tu, duduk. Sayang, yang adik buat tadi tu tak elok tau. Itu tanda orang Kristian tau dalam neraka, orang kafir. Ya ke pakcik? Dia tu. Jadi tak ada faedah. Berhati-hati sebab nanti ikra kita baca. Okey, tapi berhati-hati ni Allah tak pernah paksa. Sebab apa? Manih tada. Cuba tengok ayat muka 283 tadi. Manih tada, man tu sesiapa, ihtada tu buat benda baik. Siapa pilih malam siang hidupnya ihtada,
ihtada tu hidayah lah, ya. Buat wajib, buat sunat. Quran dia hafal, dia belajar tajwid malam-malam, bagus lah. Ya, dia tengok mana-mana Quran. Fa'id nama. Jadi siapa pilih? Siapa yang pilih tu? Man, ya, man. Man yang pilih. Sesiapa? Maksudnya Allah tak paksa. Tapi wajib tu Allah suruh buat, sunat tu Allah suruh buat. Tapi Allah kata mau bebas lah. Man ihtada, siapa buat baik, fa'in nama, sesungguhnya yahtadi li nafsih, dia buat baik untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, siapa tengok bola, sama pula ujung dia, dhalla bola. Wa man dhalla, siapa pilih pula wajib tak buat, sunat tak buat hari malam-malam tu, siang kita kerja, okey beres insya-Allah, ya. Siapa pula wajib sunat hari malam tak buat, tapi haram makruh dibantai, fa innama yadillu 'alaiha, dia menjahanamkan diri sendiri. Jadilah bahasa kasar sikit, ya. Dia menjahanamkan diri sendiri. Ya. Ada yang tak puasa ke hari Khamis Jumaat? Ni cerita manih tada ni. Ya. Manih tada kan. Siapa pilih puasa 9 10 Muharram hari Khamis Jumaat, fa innama yahtadi li nafsi, dia buat untuk diri dia. Siapa yang pilih makan juga 2 hari, tak ada, melepas lah. Nanti ikra kita bakal tak jumpa. Jadi tak ada paksaan kat situ. Allah tak paksa, kan? Siapa tak bangun datang subuh, azan dengar, tak bangun datang, jadi batu kat atas katil dia. Kalau macam tu penuh, ya. Tak cukup aircon ni, panas sebab pernafasan ramai kan, ya. Okey, ya. Baik, wa man dhalla, siapa pilih sesat, Allah kata bantai kau, tapi ingat nanti ikra kitabaka. Tu je. Tapi Allah kata ingat, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki yaumal qiyamah kitaban ikra. Itu kena berhati, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tak ada siapa tanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, habis. Kami sekali-kali tidak mengazab sehingga kami utuskan perutusan. Ya, jadi Rasulullah SAW sampaikan Quran ni, bacakan Quran ni satu-satu pada para sahabat. Ni Ustaz nak hidupkan sunnah Rasul ni. Ustaz bacakan yang Quran je pada orang Melayu. Ya, tak payah tengok bab lain lah. Ya, modul-modul motif tak payah. Ya, tengok Al-Quran ni. Ya, tuan-tuan sebut je dengan Ustaz. Ustaz, jom kita bicara bab keluarga dalam Quran lah. Jom Ustaz tunjukkan ayat ni. Ustaz, jom kita bicara bab apa? Bab membangunkan negara dalam Quran, jom. Ya, Ustaz tunjuk ayat ni. Semua komplit. Ya, baik. Renungan terakhir. Kami sekali-kali tidak mengazab sehingga kami utuskan perutusan memberi amaran. Okey, cuba tengok abang-abang yang dah hidup dewasa ni. Kalau anak-anak mungkin tak hidup dulu kan, ya. Cuba dengar jawapan pakcik-pakcik. Tahun 60 siaran kita berapa channel TV? Tahun 60 2, 1 2. Orang Melayu tengok 1 ke 2? 1, sebab 2 orang putih, ya. Okay. Qadi pada masa tu, alim ulama pada masa tu dah warning, jaga malam masing-masing, hantar anak ke surau, ke rumah lebay, ke masjid untuk ngaji Quran. Jangan lalai. Orang perempuan ngaji di rumah, pesanan ulama zaman dulu. Ya, tapi orang Melayu utamakan Piramli juga. Menonton, dah mula dah orang Melayu yang lalai. Ya. Lalu keingkaran ni setelah perutusan datang beri amaran ni, Allah buka ruang untuk lalai terus. Ini hukuman kepada umat Muhammad SAW. Umat-umat dulu lalai, engkar, jahanam masa tu juga. Tapi umat Muhammad hukumannya lagi bahaya. Satu dosa buat, keingkaran, dah beri amaran tapi buat juga, Allah buka 10 dosa untuk dibuat. 1, 2, maka Allah izin munculnya TV3. Betul tak? TV3 mula-mula sampai pukul apa? Dia bukan 24 jam, ya. Lain, kan?
Bila muncul TV3, orang Melayu tengok TV1 ke TV3? Sebab TV3 lagi syok, lagi dahsyat kan. Boleh? Ustaz-ustaz bagi amaran lagi ni. Ya, janganlah sampai ke pagi, janganlah kan ya. Bangunlah awal subuh, datanglah surau beri amaran ya. Tak hirau, dia makin dahsyat, makin teruk. Ya, Quran makin ditinggal. Okey? Maka Allah izinkan muncullah TV rekodnya itulah 7. Akhir sekali muncul Astro. Dan lahirlah sekarang hari ini, kalau kita survey rumah 300 lebih ni, ada rumah yang sebulan ayah tak baca Quran, mak tak baca Quran, anak-anak tak baca Quran. Kalau tak percaya, jom kita buat bancian. Minta masing-masing jawab dengan ikhlas betul-betul. Kita akan jumpa. Apa puncanya? Kalau benda-benda tu tak ada, apa orang buat? Ya. Maka wujud generasi yang tidak kenal Quran. Bukan setakat maklin idgham mutajanisah ni tak reti, membaca ni pun kadang-kadang tak boleh. Dengan merangkak tu pun tak mampu. Lalu nanti dia mati, generasi ni, orang-orang ni mati, bangun, Iqra' kitabaka. Apa yang dibaca? Macam anak umur 21 yang mati tadi, apa yang akan dibaca? Dibaca drama, dibaca sukan, dibaca gusti, dibaca iklan, dibaca lawak, dibaca menyanyi. Quran dia dapat 9-10 Muharram dia dapat, habis. Berjemaah ada dibaca? Tak ada. Maka mana tempat dia? Dalam neraka. Itu maksud mu'adzibin. Itu maksud mu'adzibin. Ini umat Muhammad. Umat dulu dia hancur macam tu je. Kaum Ad, kaum Samud kan, habis. Tapi umat Muhammad, Allah SWT dia tak buat macam tu, untuk memberi ruang bertobat. Tapi Allah hukum satu dosa, 10 lagi peluang untuk buat 10 ni terbuka 100 lagi. Akhir sekali Iqra' kitabaka, tak jumpa pahala, yang adanya banyak dosa. Maka dosanya tu tak diubah, kekal dosa dia dalam neraka. Maka itu maksud mu'adzibin. Boleh ya? Dah tu cukup. Sejam lebih. Akak urus seminar penyeri muka, anjuran jalan cerdik. Kita hebah JMI Alam Sari juga ya. Kita kumpul ekon dah okey dah, boleh. Ini. Ada apa-apa perbincangan? Sila. Tuan sanggup tunggu kejap tak? Mana adik yang jalan laju? Ambil telefon Ustaz kat Bel Fire ujung. Cepat sikit nak jawab soalan ni. Nanti Ustaz pindahkan ke telefon masing-masing, boleh sampai kawan-kawan. Cepat sikit. Ada yang lain tak? Yang tu kejap lagi Sebab ada hadis dia. Dalam Quran umum-umum, jawapan khususnya ada satu hadis. Ustaz dah snack dah ciklik. Buat ramai kawan-kawan tanya. Yang lain ada tak? Head. Macam mana dia yang biasa kalau bila nak tidur dia semayang. Jadi kalau masa dia memang tak boleh biasanya. Tidak perlu, tetapi tidaklah tidak boleh. Tu. Sama kias suami isteri jima, kan? Ni projek pukul 10 malam ni. Kan? Kokak selesai kan? Lepas tu dia pun lelap, terjaga pula pukul 2 pagi. Dia nak ngulang.
round kedua, maka dia sunat ambil wuduk. Dia sunat ambil wuduk sebelum dia jimat kali kedua tu. Jadi haid pun sama juga. Tidak perlu, tetapi tidak boleh. Maksudnya dia boleh ambil wuduk. Okey, jawapan yang tadi ni nanti forward Ustaz tak nak forward ni, nanti buat. Memang moden sekarang ni, tak main bawa buku. Susah tak kalau kita nak pindahkan gambar-gambar ke telefon? Share. Apa muka comelan aku ni? Ini Ustaz jumpa dalam satu kitab Ibnu Qudamah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan. Okey. Wa an Abi Hurairah qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang lelaki buta. Faqala, lelaki buta ni berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun yaqdini ilal masjidi. Aku tak ada orang yang boleh pimpin aku ke masjid. Orang buta ni cakap, dia buta. Aku tak ada, orang Melayu panggil apa? Yang bawa buta. Tak ada orang yang nak bawa dia ke masjid lah. Fasa'alahu an yurakhkhisa lahu. Maka lelaki buta ni minta Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada dia an yusalliya fi baitihi, untuk dia solat di rumahnya. Dia tak ada orang nak pimpin dia ke masjid, maka dia mohon izin untuk solat kat rumah. Farakhasa lahu, maka baginda pun memberikan rukhsah kepada dia. Tak apalah, solatlah kat rumah. Okey. Falamma tawalla, tadi laki-laki buta ni datang. Bila laki-laki ni nak pergi tu, tawalla dah berpaling tu, dah nak pergi tu, da'ahu, baginda panggil balik. Kejap. Dia datang balik. Faqala, maka Rasul pun bertanya kepada lelaki buta tu, tasma'un nida bis salah, kau dengar tak azan? Qala, lelaki buta jawab, na'am, ya wahai Rasul, aku dengar azan. Qala fa'ajib, datang juga solat, jangan solat kat rumah. Tu cerita solat berjemaah tu. Jadi orang celik yang tak datang bila dengar azan ni, dia lebih hina daripada orang buta. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula lagi dahsyat lah. Dia punya kalau baca kitab fiqh lagi dahsyat. Tu dalam bab pergi surau, pergi masjid, jemaah ni, hadis-hadis dia nanti forward boleh tengok masing-masing. Bukannya mudah soal berjemaah. Bagi lelaki perempuan tak ada. Perempuan memang dia digalakkan. Aula dia solat tepi katil kat rumah. Kecuali ada majlis-majlis ilmu macam ni, datanglah Jadi perempuan tak payah gaduh-gaduh tinggalkan anak, dia solat kat rumah. Laki-laki ini untuk bagi lelaki bermukim. Lelaki bermukim. Itu ada juga, tapi aku bercadang nak keluar daripada masjid, minta Abu Bakar mengimamkan solat untuk aku pergi bakar orang yang tak datang berjemaah, rumah munafik. Rumah orang munafik. Tapi tak jadi pergi. Tak jadi. Maksudnya Rasul terus jadi imam juga lah. Betul juga tu hadis.
Ini cerita orang yang mendengar azan. Orang yang mendengar azan. Kalau dia tertidur daripada 11.30 pagi, jogging makan nasi lemak, dengan tu dia tidur, memang tak sedar langsung kram, bangun-bangun pukul 2.30 kan. Yang tu lain cerita. Ataupun kita pergi shopping kan, beli barang-barang kat Maiden ke mana-mana, balik-balik pukul 2.45 kan. Dia dah habis kan azan tu. Yang tu tak apalah, solatlah jemaah kat rumah, tak apa. Ya, tak payahlah datang suara dah. Ya, ini cerita kita ada di rumah, azan di longgan. Dia tak ada uzur apa-apa. Dikhawatiri hukumnya makruh. Makruh ni maksudnya Allah menyampah tengok dia. Itu makruh. Makruh ni dibenci. Dapat pahala tak dapat pahala, Allah alam. Tapi hukumnya dalam kitab fiqh ialah makruh. Allah menyampah tengok. Walaupun dia berjemaah dengan isteri dia, waktu azan dia ada, Allah menyampah tengok. Itu yang separuh ulama kata dia dapat 1 pahala je. Dia tak dapat 27 walaupun dia berjemaah. Asyad, amin. Tapi benda ni tak dipelajari kan, tak di war-war kan. Dia kecuali yang ada uzur je boleh. Yang uzur ni termasuk yang baru kahwin. Kalau lelaki kahwin dengan anak dara seminggu, dia diberi pelepasan, tak payah solat jemaah. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat je pelepasan, dia kena kahwin dengan anak dara. Nombor 2, nombor 3. Cara anak dara seminggu, kalau janda 3 hari. Ataupun tetamu datang rumah, kita tengah jamu makan kan, azan, jangan pula anak-anak pergi makan terus, jangan macam tu. Makan dengan dia, diberi keusuran. Jadi tetamu selalu datang masa azan pada dia. Jadi kita mesti tahu dia pergi. Tidak dituntut. Maksudnya kalau solat dengan, nanti solat kemudian kan pukul 10.30 malam solat dengan isteri, yang tu tidak makruh. Jangan. Ataupun orang tengah nazak, kita ni talqin la ilaha illallah kan, azan kita tinggalkan dia, jangan teruskan talqin la ilaha illallah. Ataupun orang sakit yang tak ada orang jaga, ataupun gemuk terlalu sangat, yang nak berjalan pun susah, hujan depan, jerubu masuk tak? Dia ada beberapa keuzuran nanti ya. Izin Allah nanti kita buat siri khas kot, bacakan tu ya, tuntutan, keuzuran. Kita hari raya tu ada majlis, kita himpun anak-anak kan, himpun adik-beradik tu, datang rumah-rumah kita tu. Berapa adik-beradik, tak ada tamu tu, adik-beradik makan-makan tu, teruskanlah makan. Kalau pergi tak apa, tapi itu diberi keuzuran. Terus makan, nanti solat sama-sama. Seorang azan, paman solat sama-sama. Boleh. Ya, sebab Rasulullah SAW bila dia pergi jauh tu tak dengar azan tu, cerita tak dengar azan ni, jauh tu kan, ke rumah sahabat-sahabat tu, solat di rumah sahabat tu. Ya, di masjid Nabi ni Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ya. Dari segi teknikal Ustaz. Orang itu yang seorang kemana haji sebut, ada kena sikit dia punya jarak azan sendiri dalam macam sekarang ni kita pakai mic kan. So, kata kawan buta bila pakai mic ni dia jauh, dia punya dengar jauh. Adakah dia jangan benar artinya kalau orang buta ni? Tu cerita si buta tu lah. Ada si buta tu ada di nama ni. Yang dia dengar azan daripada jalan sini hujung kan. Dia kan kepada kita. Sebab itu faham bila azan yang dipakai mic, pakai pakai speaker. Jadi yang azan dengan speaker mungkin jarak dia dalam 2-3 rumah. Untuk si buta
mungkin betul lah dari segi teknikal kan, dari segi kenderaan dia tak boleh bawa motor kan ya. Tapi untuk orang celik tak ada lah. Sebab orang celik ni boleh buat basikal. Dulu tak ada kan, dulu zaman dulu tak ada. Jadi azannya original. Bilal bin Rabah dulu dia tak azan dalam masjid. Dia naik atas bukit, jauh sikit daripada masjid. Dia naik atas bukit, dia pun masuk 2 jari dalam telinga dia. Dia suara dia power kan, Allahu Akbar. Jadi memang luas lah dengar dia. Ya, sebab dulu tak ada enjin kilang, tak ada enjin kereta, tak ada luas lah. Ya. Jadi kiaskan dengan mikrofon. Ya, dulu bila tak azan dalam masjid. Sebab itu dalam kitab fiqh, ya, antara sunat-sunat orang dengar azan ni yang kecil-kecil bawah lah, ialah melihat kepada orang yang azan. Tu. Ya, sebab bila azan dulu semua orang perhati dia. Ya. Sebab itu kalau ada masjid, ada surau, orang azan ni nyuruk dalam bilik, yang tu tak elok. Tak elok. Ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tengok Masjid Jalan Duta, wilayah persekutuan, kat mana dia azan? Kat depan Dulu dia nyuruk dalam bilik. Tapi Ustaz panggil imam besar dia. Imam besar dia tu bekas Timbalan Mufti wilayah persekutuan. Ustaz panggil dia, Ustaz Zakaria nama dia, Ustaz, ana nak beritahu kat Ustaz sesuatu. Ustaz terima, Ustaz terima. Ustaz tak terima, terpulang. Jadi kita tunjuk kitab tu. Antara furuk, maksudnya cabang-cabang hukum kan. Yang kecil-kecil tu ialah orang azan ni sunat tengok orang yang dengar ni, sunat tengok orang azan. Tapi kalau dah nyuruk dalam bilik, nak tengok macam mana, terpulang kat Ustaz, nak ikut, tak ikut, tu diperintahnya. Dulu nyuruh. Ya. Di Masjid KLIA, kuartus KLIA Nilai, dulu nyuruh. Lepas tu Ustaz sebut dengan jawatan kuasa lama dulu, keluar, naik jawatan kuasa baru, nyuruh balik. Yang tu lepas tanggungjawab besar lah kan. Tu cerita muazzin lah, cerita muazzin Jadi jangan nyuruh azan di orang nampak. Ya. Jadi si buta relevan lah perbincangan teknikal, tapi si celik tak relevan. Sebab ke KL pun kita boleh kerja. Kan? Jam kita naik Kawasaki. Kan, saya nak beli BMW 126,000. Tak boleh lah. Kuliah maghrib ni banyak jam. Geng Ketua Polis Negeri IPK Shah Alam dah bangang Ustaz. Dah 5 bulan tak pergi. Jam. Ustaz minta trafik satu motor lalu depan, dia tak bagi. Sebab itu bukannya kes dia kata. Ni khidmat masyarakat dia tak boleh hiring. Saya kata tu yang naik basikal ramai-ramai boleh hiring. Sama ya, dia tak boleh jawab. Selagi tak hantar motor, saya takkan datang. Jadi 2 minggu akan datang ni, dia akan hantar 2 jeep motor, ambil kat Sungai Perak, bawa saya. Jangan jelas, dah lah S-Class kan, iring pula tu, orang ingat menteri besar mana, tengok aku. Jadi itu cerita-cerita fiqah lah tu. Ni Ustaz mula nak menghidupkan semula. Ustaz tak akan bercakap begitu saja je. Ustaz nak masing-masing tengok benda yang ni. Berimanlah kalian. Ya, kalau nak engkar juga engkarlah. Tapi ingat, sekali kita engkar, Allah nanti bagi 7-10 peluang untuk kita engkar lagi. Ya, akhir sekali Iqra' kita bakal satu habuk tak jumpa pahala. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, malam siang kami lalui sekian lama tempoh dan sekaranglah umur kami. Kalaulah sepanjang malam siang pernah kami tinggalkan yang wajib, ampunkan dosa kami. Kalaulah pernah kami langgar yang haram, ampunkan dosa kami. Kalaulah pernah kami lakukan dosa menyuruh-nyuruh, ampunkan dosa kami. Kalaulah pernah kami lakukan dosa terang-terang hadapan orang, ampunkan dosa kami. Kalaulah malam siang ini ya Allah, kami tidak perasan perbuatan, perkataan kami dosa, sedangkan Engkau mengira menghitungnya sebagai dosa, ampunkan dosa kami. Allahumma ya Allah, di akhir saat terakhir kami memohon, ampunkanlah dosa kami ketika hisab amalan, ketika kami membaca kitab amalan kami kelak di akhirat. Sebagaimana Engkau ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan juga dosa kedua ibu bapa kami.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi